Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pelajaran kita pada hari ini adalah yang bertajuk pengawetan makanan. Okey, tajuk yang kita akan belajar pada pagi ini adalah mengenai kerosakan makanan. Jadi subtopik yang akan cikgu terangkan pada pagi ini adalah pengawetan makanan yang terawal, kerosakan makanan dan punca kerosakan makanan. Jadi para pelajar boleh buka buku teks, muka surat 133, 134, 135 dan 136. Okey, kita lihat kaedah pengawetan makanan terawal. Okay, kita lihat yang pertama, pada 500,000 tahun sebelum Masihi. Okey, kita lihat pada gambar. Okey, pada buku teks, memasak makanan menggunakan api merupakan kaedah pengawetan terawal dalam tamadun manusia. Pada zaman itu, manusia mendapati bahawa memasak makanan menggunakan api adalah lebih baik berbanding dengan makan secara mentah sebelum ini. Okey, kalau kita lihat pada 12,000 tahun sebelum Masihi, masyarakat Arab pula mengeringkan dan menyimpan makanan sebagai persediaan berlakunya banjir. Jadi bagaimanakah mereka mengawet makanan? Dengan cara pengeringan. Okey, pada 1400 tahun Masihi pula, kita lihat manusia melumurkan garam pada makanan bagi mengatasi pembaziran dan kekurangan makanan. So, cara pengawetan makanan pada masa itu mereka menggunakan garam. Okey, pada tahun 1862, Louis Pasteur menemui kaedah menghapuskan bakteria secara pemanasan dan penyejukan cecair. Kat sinilah berlakunya penemuan bagaimana makanan diawet melalui kaedah pempasteuran. Dan pada masa sekarang, kita telah mendapati penggunaan bahan pengawet kimia membolehkan makanan tahan untuk jangka masa lebih lama. Mungkin dapat disimpan lebih daripada masa setahun hingga 3 tahun. Baiklah, kerosakan makanan boleh diperhatikan menggunakan deria penglihatan, bau, rasa dan sentuhan. Okey, dekat sini ada 7 jenis makanan yang kita dapat kenal pasti sama ada makanan tersebut rosak ataupun masih dalam keadaan yang baik. Bagi mengenal pasti makanan yang rosak, kita boleh menggunakan 4 deria. Okey, yang pertama ialah deria penglihatan, deria bau, deria sentuhan dan deria rasa. Okey, untuk deria penglihatan ni, kita banyak gunakan deria ni untuk mengenal pasti sama ada makanan tersebut rosak. Contohnya, kita lihat sama ada makanan tersebut ditumbuhi kulat, mungkin telah bertukar menjadi warna hitam, mungkin berketul-ketul, mungkin juga telah berbuih. Jadi melalui deria penglihatan ataupun mungkin makanan tersebut telah layu, kita dapat mengenal pasti makanan tersebut sama ada dalam keadaan baik ataupun telah rosak. Okey, menggunakan deria bau, kita dapat bau makanan tadi. Sekiranya dia rosak, mungkin makanan tadi berbau masam ataupun berbau busuk. Okay, seterusnya kita lihat deria sentuhan. Kita boleh sentuh makanan tadi menggunakan tangan kita. Kita dapat rasa mungkin makanan tadi rasa melekit, berlendir, okey. Dan manakala dia rasa, kita rasa makanan tadi, biasa makanan yang rosak tadi, mungkin akan berasa masam berbanding dengan rasa asal. Baiklah, kita lihat contoh makanan yang rosak. Yang pertama ialah ayam. Okey, kalau kita dapat lihat pada gambar tersebut, daging ayam berwarna kehitaman dan dia juga berbau busuk dan berlendir. Ini adalah ciri-ciri bagi ayam yang telah rosak. Baiklah, kita lihat ikan. Untuk ikan yang rosak daripada gambar yang kita dapat lihat ini, struktur dia telah berubah. Mungkin isi ikan tu daripada pejal telah menjadi lembik. Okay, gambar tu kita tengok ikan tu memang nampak nampak dah rosak dan juga ikan tadi telah berbau busuk. Seterusnya,
Untuk nasi, okey, pada gambar tu terlihat pelajar tu berkata nasi ini dah berkulat. Okey, kalau nasi tadi dibiarkan beberapa hari, nasi tadi akan ditumbuhi kulat. Ada nampak kulat ya pada nasi tersebut. Jadi nasi yang telah rosak biasanya menjadi lembik, berlendir, bertumpuk hitam dan berbau masam. Okey, itu keadaan menunjukkan nasi yang telah rosak. Okey, seterusnya ialah Seterusnya kita lihat roti dan baulu. Okey, roti dan baulu pada gambar ni kita lihat roti dan baulu ataupun kek yang telah rosak biasanya mempunyai tumpukan kehitaman ya, tumpukan kehitaman. Kalau pada baulu ni kita nampak macam ada warna hijau, pada kulat tadi pada roti tadi ada tumpukan hitam, tumpukan putih. Ini menunjukkan ataupun kek ini menunjukkan bahawa makanan tadi telah rosak. Seterusnya untuk buah-buahan yang rosak berubah tekstur, berkulat dan berubah warna. Okey, kita tengok pada gambar ni buah apple tadi. Kita nampak dia tekstur dia dah berubah ya, dia dah mula kecut. Kemudian kita tengok buah tembikai tadi, dia dah telah ditumbuhi kulat dan juga buah pisang. Okey, warna pun telah berubah. Okey. Manakala sayur-sayuran pula, contohnya sayuran kobis dan kailan, kita dapat lihat dia bertukar warna kekuningan ya. Biasa dia warna hijau, segar, tapi dia akan bila dia rosak, dia akan berwarna kekuningan dan menjadi layu. Okey, seterusnya bagi susu, semasa kita membeli susu, kita akan dapat lihat tarikh luput yang ditulis pada kotak susu tu ya. Okey, yang cikgu tunjukkan ni. Okey. Okey, kalau kita tengok guna sebelum 27 hari bulan 1 2015. Ini menunjukkan bahawa susu tersebut boleh diminum sebelum atau pada 27 hari bulan 1 2015. Mana selepas tarikh tersebut susu tadi telah rosak dan tidak selamat untuk diminum. Jadi sebelum kita beli susu atau kita minum, kalau kita beli susu yang dalam kotak yang telah dipasturkan, kita kena tengok dulu tarikh luput. Jadi kalau susu tadi yang dah rosak, kita dapat lihat susu tadi yang pertama dia akan berubah tekstur. Biasanya susu tadi akan berbau masam, berketul-ketul, berbuih-buih. Kita dapat lihatlah pada gambar ni. Okay, kita dapat lihat kedudukannya. Okay, berketul-ketul dan berbuih. Baiklah, kita telah lihat tadi 7 jenis makanan yang telah rosak dan kita kena pasti mengapakah makanan tadi rosak. Okey. Punca kerosakan makanan sebenarnya adalah akibat daripada tindakan mikroorganisma. Okey, kalau kita tengok dalam gambar yang cikgu tunjukkan ni, okey, ada mikroorganisma mikroorganisma berada di atas makanan. Mereka lah punca menyebabkan makanan menjadi rosak. Okey, cikgu harap para pelajar dapat faham bagaimana makanan menjadi rosak dan apakah ciri-ciri makanan yang rosak. Okey, sekian. Terima kasih.